bukan macam ni lah dalam keadaan sekarang ni. Sebab apa? Sebab beberapa hari yang lepas ada juga keadaan macam ni. Jadi ada gambar yang diambil, ada gambar yang diambil oleh pihak pelapor dan kami ditegur lah kerana tidak menjaga SOP ni. Jadi kalau boleh kerjasa baik tuan-tuan untuk penuhkan ruang depan. Takut-takut kalau orang tu datang dia laporkan balik, kita tak boleh kuliah semula. Saya harap kerjasama tuan-tuan untuk penuhkan depan-depan ni, ruang-ruang hadapan yang kosong. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita mulakan kongsian kita pada malam ni dengan sedikit zikir dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan dalam hati kita insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, 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 Ya Allah, 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 Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala 41. Kepada tuan-tuan yang ada helaian yang saya bagikan tu, tuan-tuan diminta untuk kalau boleh jangan letak di bawah lah sebab ada ayat-ayat Quran. Jadi tuan-tuan tinggikan sedikit sama ada ambil rihal atau letak di. Qala musannif rahimahullah, qala musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Surat 41, berbilang-bilang jemaah dalam sebuah masjid. Soalan, adakah berbilang-bilang jemaah diharuskan dalam sebuah masjid pada satu waktu? Jawapannya ketika menceritakan tentang peranan Masjid Ad-Dirar pada surah At-Taubah ayat 107 yang menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam, pengarang kitab tafsir Al-Qurtubi, iaitu Al-Imam Qurtubi rahimahullah berkata bahawa Imam Malik mengetahui dengan jelas kandungan ayat ini dan berkata dua jemaah pernah viral berkaitan dengan dalam satu masjid ada dua imam. Sebab
ketidaksefahaman politik, kan? Kita pernah dengar kisah berkaitan perkara ni. Jadi adakah dibenarkan? Jawapannya tidak dibenarkan, malah sekarang kitab-kitab fiqh ataupun penyusun kitab-kitab fiqh, ulama-ulama fiqh mengatakan bahawa tidak sah solat mereka yang ada 2 jemaah dalam satu tempat ataupun satu waktu pada ketika. Sebagai contoh lain, katalah tuan-tuan datang di Masjid Putra Nilai ini lambat. Tuan datang di Masjid Putra Nilai ini, ada setengah jemaah datang lewat. Jadi masa tu imam dah habis solat, jadi ada jemaah ditunaikan di depan ni, kan? Ada jemaah ditunaikan depan ni. Tapi ada pula jemaah lain datang, dia tak masuk dalam, tak pergi tengok sekeliling pula tu untuk tengok ada jemaah ke tak jemaah. Dia buat jemaah baru di belakang sana. Sebab itulah dalam perkara ini juga termasuk dalam perbincangan perkara ini, bahawa bila mana kita datang ke sesebuah masjid ataupun surau, ni lain daripada keadaan kalau kita pergi R&R, itu lain sikit hukumnya. Tapi dalam masjid ataupun surau yang tetap seperti sedemikian ini, seperti kita masjid kita ini, kita datang ke sebuah masjid, kita kena, sebelum kita buat jemaah sendiri, kita kena pastikan dulu ada tak jemaah lain yang telah ditunaikan masa kita datang. Kalau tak ada, baru kita buat jemaah kita sendiri. Kalau kita datang ada jemaah, walaupun kita musafir, kita tengok mungkin orang tu solat secara tamam, secara lengkap, kita nak qasar. Jadi macam mana keadaannya? Kita boleh datang jemaah dengan imam tersebut dan kita niat bahawa kalau imam ni solat tamam, maka aku solat tamam. Dia boleh dikosatkan perkara tersebutlah, boleh diniatkan ketika kita angkat, yang pernah viral pada ketika dahulu. Kita teruskan lagi. Dalam kitab Fiqhul Mazahib Al-Arba'ah, pula Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri pula berkata, para ulama mazhab Syafi'i berkata makruh sama sekali mendirikan jemaah di sesebuah masjid tanpa keizinan imamnya yang dibayar gaji, yakni imam rasmi, sama ada sebelumnya, yakni sebelum imam tersebut memulakan salat berjemaah, selepasnya atau serentak dengannya. Namun apabila masjid tersebut pertama terletak di tepi jalan, tidak mempunyai imam yang dibayar gaji, yakni imam rasmi, ada imam yang dibayar gaji tetapi masjid itu sempit untuk menampung ramai orang, ataupun dikhawatiri waktu akan habis, maka jika dikecualikan kesemua keadaan ini, hukumnya menjadi tidak makruh. Ini dalam keadaan yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqhul Mazahib Al-Arba'ah. Dalam ini adalah antara salah satu pandangan, dalam ulama-ulama mazhab fiqh ke masjid sedangkan imam telah selesai rukuk pada rakaat terakhir. Di bawah tajuk tersebut dibawakan pendapat-pendapat para ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan harus untuk mendirikan jemaah yang kedua, iaitu selepas imam tersebut menyelesaikan solatnya bersama jemaah pertama dalam keadaan waktu solat masih luas. Tapi ada juga pandangan yang kedua. Perenggan ini mengatakan ada juga pandangan yang lain yang mengatakan bahawa seandainya kita datang di sebuah masjid, imam telah selesai rukuk rakaat terakhir pada ketika itu, makmum yang datang secara beramai-ramai tersebut, dia harus untuk menunggu sampai imam selesai beri salam dan dia buat jemaah baru. Sebab apa? Sebab menunaikan jemaah ataupun melaksanakan solat fardu secara berjemaah daripada awal adalah lebih afdal daripada kita masuk dalam keadaan kita masbuk. Jadi ada juga pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sedemikian. Jadi seolah-olah berlaku pertentangan. Seolah yang pertama boleh kita solat jemaah tanpa keizinan imam. Yang kedua, kita kena minta izin imam untuk menunaikan solat jemaah dalam sebuah masjid. Jadi macam mana keadaan ketika ini adalah penyusun kitab ini mengatakan, tetapi dalam perbahasan ini kita dapati hukumnya adalah sebaliknya. Oleh itu pada pandangan saya, ini pandangan pengarang kitab ni, penyusun kitab ini, hal ini keadaan. Katalah kalau kita susah imam tersebut tengah zikir, biasa lepas solat zikir terus, kita susah nak minta keizinan pada dia, jadi kita bolehlah solat terus, tak perlu nak minta izin. Tapi kalau ada satu masa kita tengok imam dah habis solat betul, kita nak amal dengan perkara ataupun pandangan yang mengatakan kita perlu minta izin dulu, boleh juga. Kita beritahu imam, kita kata imam, saya nak minta izin untuk menaikkan solat jemaah tadi, kami lambat. Boleh juga dalam keadaan ketika ini. Dia kata dalam fiqh ni ada pandangan yang mengatakan sedemikian, ada pandangan mengatakan sedemikian. Okey, itu berkaitan dengan subtopik berbilang-bilang jemaah dalam sebuah masjid. Jadi kita habislah bab yang pertama berkaitan dengan perkara-perkara asas perbincangan dalam solat berjemaah. Jadi kita teruskan dengan bab yang kedua,
Muka surat 43 berkaitan dengan bab saf salat berjemaah. Kelebihan saf pertama dan bahagian kanan saf. Dalam menguraikan maksud saf pertama, Syekh Zainuddin Al-Malibari berkata saf pertama ialah saf yang menyusuli imam, sekalipun diputuskan oleh mimbar hujung saf sebelah kanan atau tiang sama ada hujung sebelah kanan atau kiri. Jemaah disunatkan untuk berlumba-lumba memenuhkan saf pertama terlebih dahulu sebelum mereka membina saf-saf yang seterusnya. Ini berdasarkan hadis berikut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, lastahamu." Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat mendapatinya untuk menentukan siapakah yang lebih layak untuk azan atau duduk di saf pertama itu, melainkan dengan membuang undi, nescaya mereka akan membuang undi untuk merebut kelebihan-kelebihan itu. Jadi ini dua kelebihan yang kita rasa macam biasa-biasa. Tapi ada hadis yang menyatakan bahawa kalaulah kita tahu kelebihan, betapa besarnya ganjaran saf pertama melaungkan azan, maka kita lebih sanggup untuk membuang undi kalau kita tidak dapat pastikan ada orang yang lebih layak daripada kita untuk melakukan ataupun salat di saf pertama ataupun azan tersebut. Katalah tuan-tuan, saya perhati kadang-kadang tengah surau, zuhur asar biasanya tak ada orang yang biasa boleh azan. Kan ada setengah surau di sekitar kawasan kita. Jadi kita tahu surau tersebut, zuhur asar, orang susah nak azan. Jadi kita bolehlah solat zuhur di surau tersebut. Kita minta izin, kita kata kita nak azan waktu zuhur. Sekurang-kurangnya kita dapat pahala, kita adalah peluang untuk melaungkan azan tersebut. Sebab biasa kalau kita solat ataupun solat di masjid macam masjid ni, dia dah ada Bilal yang memang Bilal tersebut dilantik secara rasmi dan Bilal tersebut perlu menunaikan tanggungjawabnya sebagai Bilal. Jadi agak tidak berapa baik kalau dia membuka peluang pada orang ramai sebab dia dah dibayar gaji untuk melaungkan azan tersebut. Tapi kalau tuan-tuan ada tahu setengah surau-surau di tempat sekitar kita ni yang kadang-kadang azan ada, kadang-kadang azan tak ada. Jadi tuan-tuan bolehlah minta izin pada pengurusi surau tersebut untuk tuan-tuan minta izin melaungkan azan. Mana-mana yang boleh tuan-tuan kena kejar. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni jelas sebut kalau kita tahu kelebihan, kita akan sanggup membuang undi. Kita akan sanggup undi yang ter-100 minit. Saya bagi contoh. Katalah tuan-tuan, beberapa tahun lepas, mak ayah saya diberikan ganjaran menunaikan umrah. Bila mana mereka membuat pembelian, adalah dia punya harga pembelian, top shilling pembelian tu, bila mana beli harga sekian-sekian, dia akan diberikan hadiah, ada peluang untuk diberikan hadiah menunaikan umrah. Jadi kalau kita pergi satu kedai, kita tahu kalau kita beli sekian-sekian, walaupun dalam kalangan orang ramai, ataupun kadang-kadang kita pergi setengah kedai, dia ada macam sediakan satu kertas, siapa bila mana nanti pihak kedai tersebut akan mencabut, siapa yang bertuah tersebut, dia akan diberi hadiah kereta misalnya, ataupun diberi hadiah macam-macam lah, hadiah-hadiah yang mewah. Jadi bila kita tahu ganjaran-ganjaran tersebut, kita akan bersungguh-sungguh untuk membeli banyak di kedai tersebut. Ataupun kita tengok ganjarannya kita dapat pergi umrah. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk masuk peraduan tersebut, dan akhirnya kita akan dapat ganjaran tersebut. Samalah juga dalam keadaan ini, Rasulullah nak gambarkan kepada kita, kalau kita dapat saf tamu ataupun azan, kita akan diberikan ganjaran yang sangat hebat, yang mana sekiranya kita tahu, kita akan lebih sanggup berundi antara satu sama lain. Namun begitu, untuk saf pertama yang betul-betul belakang imam ni, kata sudah tentulah Bilal, dan orang-orang yang faqih di belakang imam yang betul-betul berdekatan dengan imam ni, dia mesti ada 4 ciri, 4 keistimewaan ataupun yang perlu orang yang belakang imam ni, yang betul-betul belakang imam ni ada 4 ciri. Pertama adalah orang yang boleh menjadi khalifah. Dan menjadi khalifah ni maksudnya orang yang bila imam terbatal, dia tahu cara untuk menggantikan imam. Dia tahu cara untuk menggantikan. Katalah saya solat, ketika mana sedang berdiri, saya terbatal, jadi belakang tahu cara nak gerak ke depan, macam mana nak menggantikan khalifah tersebut. Itu pertama. Yang kedua
adalah orang yang boleh menjadi pembetul kepada kita punya kesalahan. Istilah dia tu saya tak ingat istilah dia. Iaitu contohlah kalau kita tersilap bacaan dalam surah Al-Fatihah ataupun kita tersilap dalam rukuk, kita terlupa nak rukuk. Jadi orang tu bertanggungjawab untuk mengatakan subhanallah, kan, subhanallah, dia menegur kita. Ini adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah orang yang boleh menjadi muballigh, mikrofon yang ataupun pembesar suara yang hebat. Tapi itulah ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat, saya pun terlupa pula ciri yang keempat, nanti kita akan sambung. Tapi itulah antara ciri, 4 ciri orang yang utama duduk di belakang imam. Jadi kita kena tahu dulu lah, kalau kita betul-betul nak duduk belakang imam, kita kena tahu berkaitan dengan antara ciri-ciri keistimewaan yang perlu ada di belakang untuk solat di belakang imam. Jadi kita teruskan lagi sikit. Apabila saf pertama sudah penuh, barulah saf kedua dan seterusnya boleh dibina. Sekiranya saf kedua telah dibina, sedangkan saf pertama masih belum sempurna lagi, maka hukumnya adalah makruh dan meluputkan pahala berjemaah. Peraturan sedemikian adalah berdasarkan kepada hadis berikut. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala thumma kharaja alaina faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fi as-saff. Yang maksudnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan kami. Dia tidak tahu berkaitan dengan kelebihan saf pertama ataupun dia tak tahu kelebihan saf yang lebih hadapan, kan? Dia saf kedua kosong lagi tapi dia nak terus pergi ke saf tiga. Jadi dalam keadaan ketika ini Rasulullah menegur sahabat-sahabat supaya memenuhkan saf depan dulu dan merapatkan saf. Pada keadaan ketika itulah. Dalam keadaan sekarang kita SOP kita tidak benarkan. Jadi cukup apa yang ada sekarang ini. Jadi begitu juga digalakkan berada di sebelah kanan imam atau bahagian kanan saf salat berdasarkan hadis berikut. Anil Barra' radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Qala fasami'tuhu yaqul rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadah. Yang maksudnya daripada Al-Barra' radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila kami menunaikan salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami suka jika dapat berada di sebelah kanannya, supaya baginda menghadapkan wajahnya kepada kami. Dia berkata lagi, aku mendengar baginda membaca Rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak, yang bermaksud wahai Tuhanku, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan atau himpunkan hamba-hambamu. Jadi inilah hadis berkaitan dengan sahabat-sahabat suka duduk di sebelah kanan. Sebab apa? Sebab Rasulullah akan memalingkan wajahnya ke kanan. Sebab itulah majoriti imam-imam yang faham berkaitan dengan hukum ni, dia akan ketika mana zikir ada keadaan dia akan memalingkan ke kanan. Dalam ada beberapa hadis riwayat yang mengatakan Rasulullah akan paling ke kanan, mungkin tiba-tiba yang buat sunatah dah jadi imam. Mungkin kita seronok di mana yang buat sunatah jadi imam dia paling ke kanan, kita pun nak ramai-ramai ke kanan supaya wajah kita dilihat oleh para alim ulama ini ataupun para pemimpin kita. Jadi begitu juga sahabat Nabi SAW. Perlu diambil perhatian apabila beberapa saf yang sempurna telah dibina di hadapan, saf yang terakhir masih belum penuh, maka janganlah dilebihkan pada hujung di sebelah kanan terlebih dahulu. Maka saf itu hendaklah diseimbangkan antara bahagian kanan dengan kirinya berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imam wasuddul khalal. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua meletakkan imam di tengah-tengah dan rapatkanlah ruang-ruang kosong. Meletakkan imam di tengah-tengah makna kata seimbangkan kiri dan kanan. Ada setengah jemaah, biasanya kalau yang saya perhatikan bila menjadi imam, pintunya yang dibuka di sana, kan? Jadi dia datang, dia terus penuhkan belah kanan, sedangkan belah kiri banyak kosong lagi. Sedangkan yang sepatutnya, jika seseorang itu faqih, belajar berkaitan dengan ilmu solat berjemaah, maka dia akan tahu bila mana kanan dah tak seimbang, dia akan penuhkan bahagian kiri. Tapi juga bagi imam, bila nampak saf tak seimbang, dia boleh tegur jemaah untuk beralih arah ke tempat yang sepatutnya. Mulakan saf dari tengah imam.
Ada dalam kalangan tenaga pengajar kelas fardu ain mengatakan, untuk saf pertama kita perlu beramal dengan hadis di atas, iaitu memulakan saf dari tengah masjid dan menyeimbangkan panjang bahagian kanan dan kiri. Bagi saf-saf seterusnya pula, jemaah dikehendaki memulakan atau memenuhkan bahagian kanan imam terlebih dahulu. Hal ini kerana berada di saf sebelah kanan lebih besar pahala daripada berada di saf sebelah kiri. Jadi di sini dalam subtopik ini, penyusun kitab Al-Fadhil Ustaz Khidir ini mengatakan ada dalam kalangan asatizah yang mengatakan kita perlu mulakan saf daripada tengah itu, beramal dengan hadis yang tadi wasiatul imam tu pada saf pertama je. Pada saf kedua, ketiga dan seterusnya, dia kena beramal dengan hadis yang bahagian kanan. Lebihkan kanan dulu, baru penuh bahagian kiri. Ini ada setengah pengajar yang mengatakan sedemikian. Jadi mereka berhujah dengan hadis berikut, iaitu yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Yang maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang berada di sebelah kanan saf-saf salat. Manakala hadis kedua, anil Barra radhiyallahu anhu qala kunna idza shallana khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi qala fasami'tu yaqulu rabbi qini adzabaka yawma tab'atu aw tajma'u ibadak. Ini hadis yang tadi yang kita bacakan. Jadi berdasarkan dua hujah hadis ini, mereka ada setengah asatizah berpandangan kalau saf 2, 3, 4 dan seterusnya, tak apa, kita penuhkan kanan dulu, kiri biarkan kosong. Itu ada setengah asatizah mengatakan sedemikian. Pandangan mereka sedemikian. Namun pengarang kitab ini cenderung kepada pandangan yang mengatakan walau saf macam mana sekalipun tetap perlu seimbangkan. Sebab apa? Sebab dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan Syekh Abdul Rahman Ba'lawi, dalam kitab tu untuk menjelaskan kefahaman ini, mari kita rujuk kata-kata Syekh Abdul Rahman Ba'lawi, pengarang atau penyusun kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang mengatakan bahawa disunatkan untuk meluruskan saf-saf salat dan menyeimbangkannya, iaitu seseorang tidak melebihkan salah satu hujung saf banding hujung yang satu lagi. Begitu juga menyempurnakannya menurut ijma' para ulama. Kata kena seimbangkan saf dan penuhkan ruang-ruang hadapan terlebih dahulu menurut ijma' para ulama. Bahkan ada yang mengatakan meluruskan saf adalah wajib. Ada yang kata luruskan saf ni wajib, bukan sekadar sunat. Maka menyalahinya pada waktu itu dihukumkan makruh bagi pandangan yang mengatakan sunat, dan meluputkan fadilat kelebihan berjemaah seperti semua perkara makruh ketika berjemaah yang tidak berlaku melainkan di dalamnya saja. Ini dalam keadaan perkara-perkara sunat seperti meluruskan saf. Sebab itu biasanya imam-imam akan kata luruskan saf. Bukan saja-saja kita kata pastikan tumit tuan-tuan berada di atas garisan biru yang belakang, bukan saja-saja. Kan? Sebab kita nak beramal dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau kita tak luruskan saf, maka kita punya hati akan berpecah belah antara masyarakat tersebut. Jadi ada juga dalam perkara ini juga makna kata nak seimbangkan saf juga adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Maknanya kalau kita lebihkan kanan, kita kurangkan kiri, kita kosongkan bahagian kiri, ditakuti kelebihan fadilat berjemaah tersebut akan luput daripada kita semua. Jadi di sini kita teruskan lagi. Sebenarnya perenggan kedua tu dia ada kehilangan word-word yang lain lah. Kalau tuan-tuan ada kitab jawinya, saya ada kitab jawinya. Sebenarnya kitab indahnya solat berjemaah ni adalah dirumikan daripada kitab asal, kitab jawi, hukum hakam solat berjemaah dan panduan imam dan makmum. Jadi dalam kitab jawinya mengatakan maka dengan itu kaedah yang mengatakan berada dekat dengan imam di dalam sesuatu saf lebih afdal berbanding dengan berada di tempat yang jauh darinya di dalam satu saf. Di sini penyusun kitab Bughyatul Mustarsyidin sebut ada dua kaedah. Pertama, berada dekat dengan imam di dalam satu saf lebih afdal berbanding dengan berada di tempat yang jauh darinya di dalam satu saf. Siapa yang dekat dengan imam lebih afdal. Semakin dia dekat, siapa yang datang awal lah, kena dia dapat tempat yang dekat dengan imam. Tapi ada juga orang yang datang awal tapi dia lebih suka dia duduk jauh daripada imam berbanding duduk dekat-dekat dengan imam. Jadi sebenarnya yang afdal, ada kaedah mengatakan yang afdal dia duduk dekat dengan imam tu lebih afdal. Atau berada di sebelah kanan imam sekalipun jauh lebih afdal berbanding dengan berada di sebelah kiri sekalipun dekat. Ada juga kaedah yang kedua mengatakan duduk kanan lebih afdal daripada duduk sebelah kiri.
Maka penggunaan kedua-dua kaedah ini sebagaimana di dalam fatwa Ibnu Hajar. Dalam fatwa Ibnu Hajar, kitab fatwa Ibnu Hajar menyatakan bahawa sekiranya datang seorang makmum sedangkan saf-saf salat sudah dibina, maka ia boleh mengamalkan kaedah-kaedah itu tadi jika dengan perbuatannya itu tidak menyebabkan kekosongan saf di sebelah kiri. Tapi sekiranya perbuatannya itu menyebabkan bahagian kiri saf menjadi kosong, maka itu bukanlah perkara yang afdal. Ini adalah supaya mengelakkan dari semua jemaah tidak suka memenuhi bahagian sebelah kiri saf. Dalam kitab fatwa Ibnu Hajar mengatakan kita boleh beramal dengan kedua-dua kaedah tersebut. Tapi kalau kita beramal kedua-dua kaedah sampai mengosongkan sebelah kiri, maka fadilat tersebut akan terluput daripada kita. Jadi kita sambung dalam kitab Rumi ini, dalam yang kedua rangkap terakhir tersebut. Lalu dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, maafkan saya, yang perenggan ketiga terakhir. Jadi ia dikiaskan kepada maksud yang sama dengannya kerana apabila baginda memberi galakan agar memenuhkan saf-saf sebelah kanan dan memberitahu kelebihannya, maka orang ramai pun menginginkan perkara tersebut lalu mengabaikan bahagian kiri. Ini berlaku zaman Rasulullah SAW. Kata apa yang diputuskan Ibnu Hajar tadi yang mengatakan boleh beramal dua kaedah tersebut, tapi kalau bahagian kiri kosong, tak gunalah kita beramal dengan dua kaedah tadi. Sebab apa? Sebab dikiaskan dengan perbuatan baginda Nabi SAW bila mana Rasulullah kata kanan ni ada kelebihannya, maka sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an memenuhkan kanan dia dan mengabaikan sebelah kiri. Lalu ada sahabat yang mengatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya bahagian kiri masjid telah terabai. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memenuhkan bahagian kiri masjid, maka dituliskan baginya 2 bahagian pahala. Bagaimanapun pahala itu hanya dikhususkan kepada mereka yang berada di sebelah kiri apabila bahagian tersebut terabai, bukannya diberikan kepada mereka dalam semua keadaan. Ini maknanya dalam keadaan katalah sebelah kanan penuh, sebelah kiri terabai, kita akan dapat fadilat tersebut bila kita memenuhkan sebelah kiri. Tapi dalam keadaan kita datang-datang kita terus penuhkan bahagian kiri, kita tak dapatlah fadilat tu. Fadilat sebelah kanan, fadilat saf tamu insya-Allah dapat, tapi fadilat sebelah kanan tu tak dapat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kanan dah tak seimbang, kita penuhkan sebelah kiri untuk kita dapat fadilat saf sebelah kiri pula. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Ringkas berkaitan dengan pertama, berbilang-bilang jemaah dalam sebuah masjid. Asasnya kita elakkan untuk mewujudkan 2 imam dalam satu masa dalam sebuah masjid. Kalau kita datang di masjid-masjid, kita datang tengok dulu ada jemaah tak yang telah dibina sebelum kita datang. Kalau ada, kita ikut dulu, kita ikut jemaah tersebut. Kalau tak ada, barulah kita menunaikan solat jemaah kita sendiri. Dan kemudian berkaitan dengan saf solat berjemaah, asas dalam pembinaan saf solat jemaah adalah kita kena penuhkan dan menyeimbangkan saf. Mula daripada tengah dengan kanan, kemudian kiri. Dan seimbangkan semula kanan, kiri, dan begitulah yang seterusnya untuk kita amalkan. Dan yang akhirnya daripada saya, tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mengajaklah tuan-tuan, puan semua, supaya kita ni ajak anak-anak kita, rakan-rakan kita, jiran tetangga kita ataupun rakan sekerja kita untuk datang memenuhkan rumah-rumah Allah. Sekarang ini wabak COVID-19 ni dah berlarutan. Umpama 2020 ni umpama tak ada makna dah. Kita tak boleh buat macam-macam. Kan? Jadi ini adalah satu peringatan. Sebab itu Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan menyarankan kepada imam-imam masjid membaca doa kunut di rakaat terakhir. Sebab apa? Sebab kita nak mohon doa yang kunut yang kita baca tu, kita mohon keampunan daripada Allah. Apa yang saya baca Melayu selepas solat tu, itulah maksud doa kunut yang saya baca. Mana kata kita nak elakkan, ya Allah, angkatkan kemurkaanmu dan kemarahanmu. Ini wabak ini yang dah berlarutan ni antara tanda-tanda kemurkaan dan kemarahan Allah kepada kita. Jadi kita menunaikan solat fardu berjemaah di surau, mungkin ada hidayah Allah datang berikan pada dia lah. Mana kata kalau tuan-tuan tak mampu nak ajak, paling tidak setiap hari doakan, setiap solat doakan orang-orang yang tuan-tuan kenal, yang tuan-tuan sayang, supaya datang menemukan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan sebab kita mengajak orang datang rumah-rumah Allah, kan? Mudah-mudahan kita memenuhkan rumah-rumah Allah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat usaha kita dan mengangkat wabak ini daripada negara kita khususnya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang dapat layan tadi boleh pulangkan ke hadapan. Tuan-tuan ada nak beli kitab ni, tuan bolehlah berjumpa dengan saya, harganya RM60. Nanti saya akan tempahkan ke Ustaz Khairil sini.